أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam ke atas baginda dan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga kita semua insya-Allah pada tengah hari ini kita doakan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Ta'ala. Pada hari ini saya dijemput untuk hadir ke tempat tuan-tuan. Dan terima kasih Tuan Hasrul kerana sudi menjemput saya untuk menyampaikan kuliah pada hari ini. Dan tidak lupa kepada seluruh staf-staf dan pekerja. InsyaAllah sementara kita berehat seketika mendengar tazkirah, marilah sama-sama kita merehatkan fizikal dan mental kita dengan mendengar sedikit daripada ilmu yang saya ingin sampaikan pada hari ini insya-Allah. Jadi tajuk yang dipilih pada hari ini ialah hadiah istimewa bagi orang berpuasa. Muslimi dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada 20 Ramadan 1444 Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pejam celik sudah masuk 20 hari kita berpuasa. 10 hari lagi insya-Allah kita sambut hari Raya Aidilfitri. Sampai 10 tak? Tak sampai saya. Raya mengejut pula tahun ni rasa. Dah. Jadi rupanya sudah masuk 20 hari kita berpuasa. Inilah termasuk di dalam hadis Nabi SAW antara tanda akhir zaman. Tanda akhir zaman Nabi kata apa dia? Ya taqarrabuz zaman. Masa semakin hampir, waktu semakin pendek. Kejap saja waktu berlalu. Baru saja tahun lepas kita puasa. Tengok-tengok tahun ni dah di 20 hari kita berpuasa. Baru saja tahun lepas kita sambut raya. Tahun ni insya-Allah kita akan sambut raya balik. Baru saja kita solat Jumaat minggu lepas. Minggu ni kita perlu solat Jumaat pula. Maka itu semua berjalan dengan pantas. Apa benda pun dalam kehidupan ini berjalan dengan pantas masanya. Yang lambat apa dia? Lambat gaji saja. Kalau gaji lambat betul. Dah masuk gaji? Tak masuk. Na'udzubillah. Nah. Tak apalah. Jadi tajuk yang sesuai pada hari ini insya-Allah. Bila kita faham Allah Taala sediakan hadiah istimewa bagi orang berpuasa. Agak-agak apa hadiah yang Allah Taala nak bagi orang puasa ni? Ramadan merupakan tetamu yang amat teragung bagi umat Islam. Yang mana Ramadan ini Allah Ta'ala bawa 4 perkara bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua ni umat Nabi Muhammad ke tidak? Ya, kita semua umat Nabi Muhammad. Allah bawa 4 perkara daripada Ramadan kepada umat Nabi Muhammad. Yang pertama keampunan, yang kedua rahmat, ketiga kebajikan dan keempat keberkatan. Itulah yang menyebabkan manusia melipat kali ganda ibadah di bulan ini kerana mengejar kelebihan yang Allah Ta'ala sediakan di bulan Ramadan. Ramadan tahun ini kalau boleh biarlah berbeza dengan Ramadan tahun-tahun yang lalu. Kerana kita sedar Ramadan yang lepas, puasa yang lepas memang cukup teruk dalam diri kita. Sebelum Ramadan kita selalu berdoa untuk panjang umur bertemu Ramadan tahun ini. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah 20 hari yang lepas masuk saja waktu maghrib kita diizin oleh Allah untuk bertemu lagi Ramadan pada tahun ini. Berapa ramai sahabat kita yang ingin bertemu Ramadan tetapi ajal maut lebih mendahului beliau. Adapun kita hari ini alhamdulillah boleh hidup lagi, boleh bekerja lagi, boleh cari rezeki lagi, boleh kita berpuasa, boleh kita merasai suasana Ramadan. Jadi kita balaslah nikmat Allah ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ramadan adalah bulan dibuka segala pintu-pintu langit.
Ramadan adalah bulan dibuka segala pintu-pintu syurga. Ini menurut riwayat hadis Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, agak-agaklah pandangan kita, Ramadan ni adakah dia bulan biasa ataupun bulan luar biasa? Agak-agak bulan macam mana kita menganggap Ramadan? Ramadan ni bukan bulan biasa. Dia adalah satu bulan yang cukup luar biasa. Nabi dalam satu riwayat Abu Fatah bin Abi Qawaris, Nabi kata apa dia? Rajabun syahrullah wa sya'banu syahri wa ramadhanu syahru ummati. Rajab bulan Allah, Sya'ban bulanku kata Nabi, Ramadan adalah bulan umatku. Hadis di belakang Nabi kata wa ramadhanu syahru ummati. Ramadan adalah bulan umat Nabi Muhammad. Ini sebagai simbolik Allah gelarkan bulan ini bulan kita semua, supaya Allah Ta'ala sediakan pelbagai jenis pahala berlipat kali ganda. Dan beruntunglah mana-mana orang yang berusaha meningkatkan ibadat di bulan ini. Di bulan Ramadan ada dua golongan. Golongan yang beruntung, golongan yang rugi. Orang yang beruntung ialah dia manfaat bulan Ramadan beribadah kepada Allah. Orang yang rugi ialah masuk bulan Ramadan, dia sia-siakan bulan Ramadan tersebut. Ingat, Ramadan ini tahun depan, tahun yang akan datang, belum tentu kita akan bertemu Ramadan lagi. Jadi apa hadiah yang Allah Ta'ala nak beri kepada orang puasa ni? Puasa hari ni. Yang laki-laki puasa semua? Kan ada yang ciluk? InsyaAllah kita semua puasa. Yang perempuan, mungkin ada yang kedatangan akhir kan? Baik. Sesuai dengan tajuk, hadiah istimewa bagi orang berpuasa. Jadi sebenarnya apa yang berlaku bila masuk saja bulan Ramadan, rasa-rasa apa yang berlaku? Saya nak bagi RM2.10 seorang. Bolehlah beli tapu yang satu lah, buat buka puasa. Agak-agak apa yang berlaku bila tiba Ramadan ni, apa yang berlaku? Saya up lagi RM10 seorang. Ustaz, gaji saya RM5,000 Ustaz. Oh okey, RM50. Nah, cubalah. Macam terawih? Kuat sikit. Apa? RM50 ni Ustaz nak bagi ni. Tak dengar. Usahalah. Cuba sikit. Kira close lah. Habis. Lambat sangat. Okey, baik. Apa yang berlaku bila tiba Ramadan? Sebab tu Ustaz kata, Ramadan bukan bulan biasa. Cukup luar biasa. Dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas pernah dengar Nabi SAW bersabda. Nabi kata apa dia? Bila masuk saja bulan Ramadan, Allah Ta'ala akan hiaskan syurga ini bagi cantik. Setiap tahun, bila tiba saja Ramadan, Allah akan hiaskan syurga ini. Syurga ni satu tempat yang cukup menarik dan menawan. Semua nak masuk syurga kan? Mana ada orang nak masuk neraka? Jadi syurga satu benda yang cantik, tidak boleh kita bandingkan apa di dunia, nak dibanding dengan syurga, tidak terlawan. Tetapi bila tiba Ramadan, Allah hias lagi syurga lagi cantik. Bukan setakat itu, Allah Ta'ala akan tiup satu angin di bawah arash, namanya musirah. Dia akan tiup segala pohon-pohon kayu di dalam syurga. Dia akan tiup segala pohon kayu, daun-daun dalam syurga. Dia akan tiup segala halaqah. Halaqah ni pintu-pintu syurga. Dan angin ini rasanya cukup enak, cukup seronok. Tak pernah kita merasai angin syurga seperti mana angin terdapat di dunia ini. Dan kemudian Nabi kata bila tiba Ramadan, maka berhiaslah segala hurul ain. Siapa hurul ain ni? Bidadari. Jadi bidadari ni berhias apabila masuk saja bulan Ramadan. Tuan-tuan, ibu-ibu dan mata Allah, bidadari ni satu makhluk Allah yang dicipta khusus dengan rupa yang cantik dan menawan. Bagi siapa dia? Bagi kaum lelaki yang masuk ke dalam syurga. Orang lelaki-lelaki tak bidadari ni? Ke ada bini kerja sekali kat sini? Tak pernah jawab? Nah. Dan kalau ada isteri pun tak boleh cemburu, pasal ini semua adalah balasan akhirat. Dan akhirat ni bukan benda dunia. Kalau benda dunia, laki kita suami kita ni ada puas pandai, iaitu patut memang marahlah. Baik. Bidadari satu makhluk Allah yang cukup cantik dan menawan.
Dia tak perlu berhias, memang dah cantik dah. Kata ulama, kecantikan bidadari ini jikalau dia jenguk langit dunia, dia boleh turun ke dunia lagi. Dia jenguk saja langit dunia, gelap habis perempuan-perempuan yang di muka bumi ini. Subhanallah. Dan kemudian disebut dalam satu kitab Ta'lim Aulad, dalam bab syurga, kelebihan syurga ialah bidadari. Bagaimana kecantikan bidadari disebut oleh ulama. Satu hari pernah malaikat Jibril alaihissalam berjalan di syurga. Malaikat Jibril tengok ada satu cahaya yang cukup menarik dan menawan. Maka kemudian Jibril pun jatuh dan tersungkur, rebah. Jibril rebah. Kemudian datang bidadari menghampiri Jibril alaihissalam. Kemudian bidadari kata, wahai Jibril, angkat kepala kamu. Maka kemudian Jibril angkat kepala, yang Jibril tengok ialah bidadari. Jibril kata apa dia? Wahai bidadari, rupanya kamu yang aku tengok tadi. Aku ingat yang aku tengok tadi ialah cahaya daripada Allah. Rupanya kamu, wahai bidadari. Jibril rebah. Kita ni pekerja-kerja staf Panasonic macam mana kalau tengok bidadari? Bukan sekali rebah, 2, 3, 4 kali rebah. Tengok staf perempuan ni pun dah cantik dah langgar tiap-tiap ada meseng-meseng. Tu. Ni belum lagi bidadari lah. Orang sakit jantung tak boleh tengok tuan-tuan. High attack, pendek umur, tahlil tu malam tu. Jadi ini Allah Ta'ala sediakan. Alah ustaz tak adil lah, orang laki-laki bidadari, orang perempuan dapat apa? Saya pernah dapat soalan ni. Mengajar di masjid besar tuan-tuan. Selepas saya cerita orang laki-laki dapat bidadari, orang laki-laki syurga dah, dapat satu surat layar. Ustaz Arif, ya. Ustaz Arif terang pada kami, orang laki-laki bidadari, orang laki-laki syurga, orang perempuan dapat apa Ustaz? Jadi hari ini kami tuntut persatuan wanita muslimat di masjid ini, tuntut Ustaz menjelaskan. Kalau Ustaz tak menjelaskan, kami boykot Ustaz tak datang masjid lepas ni. Tu dia. Orang perempuan dapat apa? Orang perempuan ni dia minat apa atas dunia? Nafsu laki-laki ada satu saja. Dia minat perempuan. Tu je. Orang laki-laki ni harta diuji dengan harta tak ada masalah. Dia uji dengan pangkat, insya-Allah okey. Tapi bila diuji perempuan dah nanya. Tapi perempuan nafsu 99. Dia minat apa? Kalau suami isteri bergaduh kan, dia bergaduh suami isteri, suami dia bagi yang gelang emas 50 karat yang mula-mula bergaduh macam rimau dalam zoo negara tuan-tuan. Tapi bila 50 karat bagi kat bini, macam rata itulah monkey tu besar tu, senyap tu bini. Jadi kucing tu hari tu. Pasal apa dia? Dia minat rantai, dia minat emas. Tetapi kata ulama, perempuan dunia yang masuk ke dalam syurga lebih cantik daripada bidadari di dalam syurga. Bahkan perempuan dunia yang masuk syurga, dia menjadi ketua daripada bidadari tersebut. Disebut dalam riwayat, bidadari sedang menyanyi-nyanyi di dalam syurga. Akulah perempuan cantik menawan, akulah perempuan yang digoda, akulah perempuan yang lebih segala-galanya, akulah perempuan yang ada peminat. Mari perempuan dunia yang masuk syurga, akulah perempuan yang difardukan solat, akulah perempuan yang dipadukan puasa. Bidadari, engkau masuk syurga, kamu tak pernah semayang, kamu tak pernah puasa. Aku daripada dunia, aku berlelah, berpenat, sembahyang, puasa tak tinggal, haji, umrah, dosa pahala aku tangguh sendiri. Akhirnya aku masuk syurga, akulah lebih pada kamu. Senyap bidadari syurga. Subhanallah. Jadi dengan syarat buat amalan masuk syurga. Baik. Kemudian bidadari itu kecantikan dia. Kemudian bidadari pun duduklah di atas pelami syurga, dipanggil ada satu hadis kata pelami syurga ni. Dan kemudian bidadari pun tanya Malik Ridwan, wahai Malik Ridwan, penjaga syurga, apakah malam ini? Malik Ridwan kata malam ini daripada malam Ramadan. Dan kemudian Allah Ta'ala pun perintah kepada Malik Ridwan supaya bukakanlah segala babul jannah, segala pintu-pintu syurga. Bila tiba Ramadan, Allah buka ke semua pintu syurga. Dan kemudian Allah perintah kepada Malik Zabaniyah, penjaga neraka, supaya tutupkanlah abwabul jahim, segala pintu-pintu neraka bila tiba Ramadan. Semua pintu neraka ditutup bila tiba Ramadan. Dan kemudian Allah perintah kepada malaikat Jibril AS, belenggukanlah segala maradu syayatin, segala iblis dan syaitan, ikat, tangkap dan lontar mereka di alwan, di dasar laut.
supaya tidak mengganggu umat Nabi Muhammad sedang berpuasa di bulan Ramadan. Sebab itulah bila masuk bulan Ramadan semua rasa ringan. Nak baca Quran rasa ringan, kaki rasa ringan nak pergi masjid ke surau. Sebelum ni tak baca Quran, masuk Ramadan rasa minat baca Quran. Sebelum ni tak pernah berzikir, masuk Ramadan berzikir. Mana dalil syaitan diikat bila tiba Ramadan? Dalilnya dia boleh pergi solat tarawih di masjid. Kalau bukan Ramadan, malaikat catat 3 kali saja sepanjang hidup dia pergi masjid. Malaikat catat 3 kali saja kalau bukan hari Ramadan. Yang pertama, bila dia nak balik kampung hari raya, dia pasti akan singgah masjid. Singgah kenapa? Nak kencing berak saja. Nampak masjid, oh rasa nak keluar kencing terus. Nah, nampak masjid, nak singgah nak ke tandas. Jangan jadikan masjid tempat buangan tandas. Kalau nak buang najis, pergi tempat stesen minyak, pam minyak. Jangan jadikan masjid. Itu yang pertama, malaikat catat pernah dia pergi masjid dalam hidup. Yang kedua, malaikat catat dalam hidup dia pernah pergi masjid ketika mana dia nak kahwin. Akad nikah di masjid. Yang ketiga, dia akan pergi masjid ketika usia dia ialah ketika mana dah jadi jenazah dah. Tu dia. Bila jadi jenazah, sebelum ni tak pernah datang masjid, duduk belakang saja. Kalau datang pun solat raya duduk belakang tu. Tapi kali ni bila dah jadi jenazah, duduk depan tok imam lagi. Kurang hajar betul kan. Duduk depan tok imam. Dulu duduk belakang, sekarang duduk depan. 3 tu saja. Tapi alhamdulillah bila tiba Ramadan, mereka pun catat satu lagi. Oh, dia ni bagus. Ramadan dia datang solat tarawih. Tapi isyak dia tak semayang, tarawih dia semayang 20 rakaat. Tu pelik sungguh kan. Tak apalah, itu tanda syaitan dah diikat. Mana tanda lagi syaitan diikat? Siang hari Ramadan kita boleh tahan isyak ukur, isyak wib. Oh, kalau hari biasa tak boleh tuan-tuan. Tak boleh tahan isyak ukur ni. Tapi bila tiba Ramadan, ringan saja kita boleh tinggal kejap. Tapi bila buka puasa nanti, 2 kotak gula garam lah. Kotak yang pertama tadi, kotak yang ni punya. Tapi tak apalah. Itu keistimewaan yang Allah Ta'ala beri kepada orang berpuasa, iaitu dipanggil syurga. Syurga pula diberi segala bidadari dan segala kelebihan dalam syurga. Apa lagi kelebihan Ramadan? Allah Ta'ala buka segala pintu-pintu syurga. Hadiah yang paling istimewa bagi orang puasa ialah Allah khususkan satu syurga, nama syurga Ar-Rayyan. Syurga Ar-Rayyan ni Masya Allah cukup enak, khusus bagi orang berpuasa. Tapi ingat, siapa nak masuk dalam syurga mesti kena penuhi syarat-syarat yang saya akan sebutkan nanti. Kalau tak penuhi syarat ini, sorry, bye-bye. Awak tak boleh masuk dalam syurga itu. Baik, syarat pertama, saya bawa 2 sahaja. Syarat nak mudah masuk ke dalam syurga. 2 syarat saja. Yang pertama, dalam hidup ni jagalah pahala ibadat kita. Di samping kita melaksana segala kewajipan, kita semaya tak tinggal, puasa tak tinggal, sedekah tak tinggal, apa-apa kewajipan kita tak tinggal. Maka disuruh lagi kita ditambah benda-benda yang sunat. Lagi-lagi bulan Ramadan, jangan lupa ada beberapa perkara sunat jangan ditinggalkan. Rugi kalau kita tinggal beberapa perkara sunat ni. Ingat betul-betul apa saya nak beritahu ni. Kalau boleh ambil peluang sakit bakir Ramadan, laksana perkara sunat ni. Di samping kita dah semaya, di samping kita dah puasa, perkara sunat ni kalau boleh buatlah. Yang pertama, banyakkan baca Quran. Sebab ulama-ulama banyak menggunakan bulan Ramadan sebagai bulan untuk mengkhatamkan Al-Quran. Tak boleh baca banyak ustaz, tak apa, baca sikit pun tak apa. Asalkan ada baca Quran. Kerana di bulan ini Allah Ta'ala melipat kali ganda ibadat daripada bulan-bulan yang lain. Ambil peluang untuk mendapat ganjaran pahala. Banyakkan baca Quran. Yang kedua, amal selalu sedekah di bulan Ramadan. Nabi kata apa dia? Sedekah yang paling afdal ialah sedekah di bulan Ramadan. Nabi bawa satu hadis lagi. Sedekahlah walaupun sebelah biji tamar. Ambil sebiji tamar, belah 2, bagi 1 dekat member makan. Sedekah. Paling kedekut pun sedekahlah walaupun sebelah biji tamar, kata Rasulullah. Kalau sebelah biji tamar pun tak mau sedekah, ni kedekut tahap PhD saya rasanya. Kedekut sangat orang ni. Janganlah kedekut sangat. Dan banyak lagi kelebihan kalau kita sedekah. Antaranya Allah panjang umur, antaranya Allah murahkan rezeki. Yang paling penting semua orang nak benda ni. Tuan-tuan, dengan sedekah boleh mendatangkan ketenangan dalam hati kita. Yang mana ada hidup gelisah, ada masalah hidup, cuba sedekah.
Niat kepada Allah, ya Allah, lapangkanlah dadaku. InsyaAllah. Orang sedekah ni, tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan, kalau kita selalu sedekah, kehidupan kita rasa lancar. Lancar seperti air paip yang keluar daripada salurannya dengan keadaan lancar. Tapi kalau hidup kita tidak pernah bersedekah, atau dikatakan kedekut, kehidupan kita ibarat air paip yang keluar tersangkut-sangkut. Jadi macam tu. Orang kedekut ni kata ulama ialah al-bakhilul ba'idu minan nas, ba'idu minallah, ba'idu minal jannah, qaribu minan nar. Orang kedekut dalam hidup ni dia akan jauh daripada manusia, jauh daripada Allah, jauh daripada syurga, dan dia akan dekat dengan neraka. Mana ada orang nak berkawan dengan orang kedekut? Kawan kita tahu dah kawan kita ni kaki kedekut punya ni. Kalau barang orang memang nak sangat, tapi barang dia kedekut sangat. Ada orang suka berkawan? Tak suka. Al-bakhilu, iaitu bakhil. Al-syaikhu, orang pemurah pula. Qaribu minallah, qaribu minan nas, qaribu minal jannah, ba'idu minan nar. Orang pemurah dia akan didekati oleh manusia. Manusia akan suka berkawan dengan orang pemurah. Dia akan dekat dengan Allah, dia akan dekat dengan syurga, dan dia akan dijauhi daripada api neraka. Ni. Jadi amalan kedua perkara sunat di bulan Ramadan, sedekah jangan lupa. Sedekah apa paling afdal sekali? Ialah sedekah beri makan kepada orang ramai. Tak semestinya pakai miskin. Kawan kita kat pejabat ni pun, dekat ofis, dekat kilang, boleh kita kongsi share-share makanan, tak ada masalah. Antaranya lagi kita beri makan kepada orang sedang berbuka puasa. Dan sedekah masjid surau tu lah. Yang ketiga, amalan jangan lupa di bulan Ramadan ialah jaga lidah kita. Ulama sebut siapa yang jaga lidah di bulan Ramadan, sempurnalah puasa dia. Sebab apa jadi tak sempurna puasa? Kerana kita tak jaga lidah. Yang keempat, banyakkanlah berzikir, berdoa dan mengingati Allah di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan adalah bulan mustajab doa. Ulama kata ada 3 waktu di bulan Ramadan mustajab doa. Yang pertama, sebelum berbuka puasa. Mintalah, nak minta apa? Ya Allah, berikanlah aku kekayaan. Minta. Ya Allah, berikanlah aku naik pangkat, berikanlah aku kemudahan kehidupan, berikanlah aku anak yang soleh, berikanlah aku, ya Allah, tambah bini seorang lagi, ya Allah. Minta. Tapi berani tak berani lah. Tak berani abang bagat sini saya rasa. Yang kedua, waktu kedua mustajab doa ialah 1/3 malam. Bangun tengah malam, lebih kurang pukul 3-4 pagi, itu waktu mustajab doa. Dan yang keempat, yang ketiga, iaitu waktu sahur, sebelum masuk waktu imsak. Waktu imsak ni sebelum masuk waktu subuh lebih kurang 10 minit. Jadi sebelum waktu imsak itu dipanggil waktu sahur. Jadi itu 3 tempat mustajab doa. Jangan lupa berdoa di bulan Ramadan. Perkara seterusnya, jangan lupa di bulan Ramadan sentiasa berqiyamul lail. Kita sekarang dah masuk 10 malam terakhir Ramadan ni. Kena kejar malam Lailatul Qadar. Dengan cara berqiyamul lail. Bukan qiyam semula. Okey ustaz, qiyam semula. Okey, semula. Bukan begitu. Qiyamul lail. Qiyamul lail kita bangkit ibadat di tengah malam. Saya ni tak suka sembahyang ustaz. Tak apa. Baca Quran boleh, berzikir boleh. Ada seorang orang tua tanya Nabi, "Ya Rasulullah, aku ini orang tua, aku ni sakit, tak larat nak bangkit tengah malam. Bagaimanakah aku nak qiyamul lail?" Nabi kata, tak apa, kamu bangkit daripada tempat tidur kamu, istighfar pada Allah, astagfirullah, tidur balik, qiyamul lail. Paling malas dah tu. Paling kurang pun bangun tengah malam, istighfar pada Allah, tidur balik. Tu. Kerana lagi-lagi kita nak malam Lailatul Qadar 10 malam terakhir. Lagi-lagi di malam yang ganjil. Kejar malam tu. Saya nak bagi 2 tip yang mudah untuk tuan-tuan dapat malam Lailatul Qadar. Cukup mudah. Yang pertama, niat sekarang, aku nak ibadat kepadamu ya Allah selama setahun. Niat sekarang. Ya Allah, aku nak ibadat kepadamu selama setahun. Kenapa? Kata guru saya, jikalau berlaku malam Lailatul Qadar dan kemudian hari tu kita tak bangkit untuk solat malam tu, kerana kita balik kerja lewat, kita dah penat, tiba-tiba tertidur, tak bangkit langsung malam Lailatul Qadar. Tapi kita dapat tak malam Lailatul Qadar? Dapat. Pasal kita dah niat hari ni nak ibadat padamu selama setahun ya Allah. Niat sekarang. Tip yang kedua untuk mudah dapat Lailatul Qadar, ajarkan diri kita selalu bangkit di tengah malam.
Bangkit kejap, boleh ke ustaz nak tengok bola? Oh okey, tak ada masalah. Pukul 3 pagi, ajar diri kita untuk bangkit tengah malam. InsyaAllah 10 malam terakhir ni kita jadi mudah nak bangun tengah malam. Dan ingat, malam Lailatul Qadar adalah malam pilihan Allah. Orang yang terpilih sahaja akan dapat Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr, satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan ibadah. Siapa nak bagi pada kita pahala sebegitu rupa? Umur kita pun mungkin 70, 50 tahun. Kemudian go on lah, mati kita. Tapi malam Qadar bila dapat 83 tahun 4 bulan ibadah pada Allah. Subhanallah, kalau dapat ni insya-Allah boleh syurga dah kita nanti. Nah, itu antara amalan sunat jangan dilepaskan. Di samping kita buat perkara sunat di bulan Ramadan, jangan lupa kita kena jaga setiap perbuatan kita, jangan menyebabkan terbatas puasa ataupun boleh mengurangkan pahala puasa. Sebab itu tip pertama nak masuk syurga mudah, jaga pahala ibadat kita. Jangan rosak pahala ibadat lagi-lagi pahala puasa. Nabi kata apa dia? Dalam riwayat An-Nasa'i daripada Ibnu Majah daripada Abu Hurairah, Nabi kata kam min shaimin la yusalahu min shaumihi illa ju'un wal atash. Berapa ramai orang yang berpuasa tetapi tidak ada apa-apa puasanya, hanya lapar dan dahaga saja. Sia-sia saja puasanya. Dapat penat saja. Maka rugilah. Maka oleh itu jangan buat perkara yang boleh membatal puasa ataupun merosak pada puasa. Sebab tu kena jaga pahala ibadat. Walaupun ulama kata masuk syurga bukan melalui pahala tapi melalui rahmat Allah. Betul. Tapi ingat, dengan pahala inilah sebagai magnet nak menarik rahmat Allah untuk heret kita masuk ke dalam syurga. Paling tidak pun kena ada pahala kita bawa di akhirat esok. Tuan-tuan, pahala puasa ni jangan main. Pahala puasa, pahala baca Quran, semua ni menjadi penolong kita. Disebut oleh ulama ketika malam pertama azab kubur. Malam pertama soal muka nakir. Bila mayat tu mati masuk dalam kubur, hari pertama disoal di muka nakir. Jadi dia akan mula-mula datang daripada pihak sebelah kepala. Maka tiba-tiba pahala sembahyang mempertahankan malaikat supaya jangan soal orang ni. Maka malaikat muka nakir datang pula pada pihak kaki. Pahala kaki ni pula selalu pergi masjid surau dengan kuliah, dia pula mempertahankan jangan soal mayat. Maka kemudian malaikat pun datang pada pihak kanan mayat. Maka pahala sedekah pula mempertahankan mayat supaya jangan disoal mayat ini. Kemudian malaikat muka nakir datang pada pihak kiri mayat. Maka pahala puasa pula mempertahankan mayat ini supaya tidak disoal. Subhanallah. 4 penjuru, 4 rablak semua dilingkungi oleh amal soleh yang kita buat atas dunia. Maka oleh itu penting pahala ni. Nah, walaupun sekecil-kecil pahala, faman ya'mal misqala zarratin khairan yarahu. Walaupun amal kita sebesar zarrah ni kata ulama sebesar semut. Ada ulama kata sebesar baby semut. Halus sangatlah. Pernah tengok baby semut ke? Tak pernah tengok baby semut. Halus sangat. Apakah pahala yang paling kecil dalam hidup yang kita buat? Agak-agak apa dia? Iaitu kita senyum dekat orang. Senyum tu dapat pahala. Mati esok, jarahu kata Allah, engkau akan dapat tengok. Kita pun tengok, oh begini rupanya besarnya pahala senyum. Kalau pahala senyum pun begini rupa, apatah lagi pahala kita buat baik dengan orang, kita bantu nafkah ibu bapa, kita bantu anak-anak, kita jaga kita berumah tangga. Begitu hebat sekali pahala Allah Taala sediakan. Jadi oleh sebab itu dalam hidup ni sampai ke mati, jaga pahala kita, jangan rosakkan disebabkan kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Baik, yang terakhir, yang kedua, langkah yang cukup mudah nak masuk dalam syurga ialah perbaikilah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbaikilah hubungan kita dengan Allah. Nak baiki macam mana hubungan dengan Allah? Iaitu dengan taubatan nasuha, dengan sebenar-benar taubat. Siapa suruh taubat? Allah suruh taubat. Ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Wahai orang beriman, kembalilah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Macam mana nak taubat ustaz? Mudah saja. Yang pertama, mandi taubat. Macam mana mandi taubat ustaz? Seperti mandi wajib. Macam mana mandi wajib ustaz? Tak pandai mandi wajib pula dah. Nah. Maksudnya ya tatahhar, bersihkanlah diri kamu dulu, bersihkan diri kamu elok-elok, yusalli raka'atain. Solatlah 2 rakaat. Usalli sunnatan taubatin raka'atin lillah. Solat sunat taubat rakaat. Allahu akbar. Kemudian selepas sembahyang taubat,
yastaghfirullah, minta ampunlah dengan Allah. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Itu taubat. Taubat ni maksudnya sebelum Ramadan kita suka mencuri. Masuk Ramadan berhentilah mencuri. Sebelum Ramadan kita suka ganggu janda orang. Masuk Ramadan berhentilah bang, ganggu janda orang tu. Nah, sebelum Ramadan kita suka mengitip bini orang. Masuk Ramadan berhentilah mengitip bini orang. Sebelum Ramadan kita suka fitnah, mencuri, rasuah. Masuk Ramadan berhentilah. Apa kelebihan Ramadan? Dipanggil bulan keampunan. Ibarat Allah nak kata dekat kita, wahai manusia, 11 bulan sebelum ni aku beri dekat kamu. Kamu lupa pada aku, kamu tak ingat aku, tak apalah. Aku beri kamu 1 bulan Ramadan, dipanggil bulan penghapus dosa. Guna baik-baik untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala. Subhanallah. Apa kelebihan taubat? Kalau kita dah taubat dosa kita yang buat sekarang, dah, Allah dah ampun dan Allah tidak akan soal di akhirat esok. Dan tidak akan disoal di akhirat esok. Jadi oleh sebab itu, gunalah peluang untuk perbaiki hubungan kita dengan Allah Ta'ala di bulan ini untuk bertaubat kepada Allah SWT. Saya bawa 3 kisah sebagai kesimpulan di sini untuk sebagai inspirasi kita untuk perbaiki balik hubungan kita Allah dengan taubat. Kisah yang pertama, pernah berlaku pada zaman Nabi SAW. Ada seorang perempuan datang mengadu kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, diampunkah tidak dosa saya ni? Saya telah hamil anak luar nikah. Nabi kata, betul ke ni? Ya, betul ya Rasulullah. Hukumkah saya, rejamkah saya ya Nabi? Nabi kata, tak apalah, kalau macam tu, kamu balik dulu, kamu lahirkan anak ni dulu, setelah itu baru datang jumpa aku. Kemudian perempuan ni pun pulang. Setelah mana dia telah melahirkan anak luar nikah dia tu, dia datang lagi berjumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, hukumkah saya? Aku telah melahirkan anakku ini. Rejamkah saya ya Nabi? Saya tak sanggup ditanggung akhirat baik saya lepas di dunia ni. Apa maksud rejam? Rejam ni satu hukuman hudud bagi orang yang sudah berkahwin berzina dengan orang lain. Jadi rejam ni gali tanah, gali lubang, letak mangsa di dalam tu, separuh badan ambil batu orang ramai, baling sampai mati. Jadi kemudian Nabi kata tak apa, kamu balik dulu, kamu susukan anak ni dulu, setelah itu baru datang jumpa aku. Maka perempuan ni pun pulang. Setelah mana dia berjaya susukan anak dia, maka dia datang lagi berjumpa Nabi SAW. Ya Nabi, aku telah menyusukan anak ini. Hukumkah saya Nabi? Nabi kata apa dia? Tak apalah, kamu pulang dulu, kamu besarkan anak ni dulu, setelah itu baru datang. Maka dia pun pulang. Minggu demi minggu, tahun demi tahun. Akhirnya besarlah anak dia, dah boleh berdikari dengan sendiri, tak perlu minta bantuan lagi. Kemudian perempuan ini pun datang berjumpa Nabi SAW. Ya Rasul, anak aku sudah dibesarkan, dia boleh berdikari sendiri, tak perlu bantu aku. Maka pada hari ini, hukumkah saya ya Nabi? Nabi kata apa dia, wahai perempuan, engkau telah mengandung anak ini selama 9 bulan 10 hari. Engkau telah melahirkan anak ini. Engkau telah menyusukan anak ini. Engkau telah membesarkan anak ini. Maka percayalah, Allah Ta'ala sudah mengampuni dosa-dosa kamu. Kisah yang kedua, berlaku juga pada zaman Nabi SAW. Ada seorang pemuda datang mengadu dekat Nabi, ya Rasul, diampun ke dosa saya ni? Nabi tanya, apa dosa kamu? Saya madu nak cerita ya Nabi. Tak apa, cerita saja kata Rasulullah. Saya ni seorang penggali kubur ya Rasulullah. Mana-mana jenazah, saya lah akan tanam jenazah di dalam dia lahat. Tetapi jikalau jenazah itu perempuan, lagi-lagi cantik, pada siangnya saya tanam, pada malamnya saya gali semula, saya tiduri jenazah tersebut. Apa kata Nabi? Terkejut Nabi Muhammad. Rupanya kes ni bukan zaman kita je berlaku. Zaman dulu dah berlaku dah. Zaman Nabi. Nabi pun minta orang ni pergi. Kerana teruk sangat dosa dia ni. Minta dia pergi. Maka disuruh pergi oleh Nabi SAW. Kemudian datang malaikat Jibril AS. Datang tegur Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, engkau ditegur oleh Allah. Kenapa engkau tidak mengampuni dosa lelaki tersebut? Sedangkan dia datang ingin bertaubat. Allah yang memberi kehidupan, Allah memberi segala-galanya. Maka sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa laki-laki itu kerana dia datang bertaubat kepada Allah. Subhanallah. Kisah terakhir yang ketiga, berlaku kepada umat Nabi Isa AS. Ada seorang pemuda berjumpa dengan seorang pendeta. Wahai tuan pendeta, ya, diampun ke dosa saya ni, yang mana saya telah membunuh seramai 99 orang. Tetapi sayangnya pendeta ini, dia tak pandai jawab. Tak pandai nak dakwah orang. Dia jawab apa? Oh, besar sekali dosa kamu. Dosa kamu tadi ampun.
baru pergi kamu daripada sini. Dia hala pendeta. Jadi orang ni kaki bunuh. Jadi bila dengar jawapan tu, dia tak puas hati, dia bunuh orang tu. Cukup satu orang. Settle. Mati orang tu. Ya? Maka kemudian alhamdulillah pemuda tadi tak putus daripada rahmat Allah. Betul betul kan? Okey baik, jelas ya. Dan rahmat Allah, kemudian dia pergi jumpa dengan pendeta yang lain. Kemudian pendeta lain pun kata tak apalah, kalau betul kamu ingin taubat, kamu pergi ke seberang kampung sana, kemudian kamu follow ada satu grup sedang bertaubat kepada Allah. Okey, orang ni pun pergi ke seberang kampung sana, sambil berjalan dia jatuh rebah, dia pun mati. Kemudian datang dua malaikat, penjaga syurga, penjaga neraka, berebut dua malaikat ni, yang ni masuk syurga, yang ni masuk neraka. Maka malaikat lain pun tak apa, kita buat jarak ukur. Apa kata? Kalau jarak perjalanan lebih separuh jalan, kita masuk di dalam syurga. Kalau jarak dia belum sampai separuh jalan pergi tempat taubat, masuk dia ke dalam api neraka. Akhirnya bila diukur jarak dia telah lebih separuh jalan, akhirnya dimasuk ke dalam syurga Allah SWT. Jadi oleh sebab itu, lakukanlah dua perkara ini untuk mudah masuk syurga di bulan Ramadan. Yang pertama, jaga betul-betul pahala ibadat kita di bulan Ramadan. Yang kedua, perbaikilah hubungan kita dengan Allah untuk taubat dan nasuha. Semoga bila kita mati esok, dosa kita diampun sebelum Ramadan dan kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Terima kasih perhatian. Takat tu dulu. Ada ruang dan masa kita berjumpa lagi. Wallahu taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajmain. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa fa'alna wa zidna bi rahmatika ya rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa walidayna wa li jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.